Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Korang sedang menyaksikan satu program ataupun podcast Sembang Bam Bam yang akan mengupas tentang isu-isu yang dipaparkan di dalam kaca TV, khususnya drama yang ditayangkan di Esroria. Hari ini bersama dengan kita, tidak lain tidak bukan, Santi. Ya, saya. Yang merupakan bekas koordinator bagi orang kata pendermaan organ, ya betul. Dan sekarang ni sedang berkhidmat sebagai seorang lecturer lah di ILKKM Sungai Buloh. Betul eh? Betul. Hari ini program kita santai-santai je Santi. Okay, kita akan membincangkan tentang sebuah drama yang bertajuk Si Jantung Hati. Jadi Si Jantung Hati ni dia adalah berkenaan dengan perubatan lah. Dia kita panggil sebagai xenotransplant. Satu pesakit ni dia ada sakit jantung dan dia memerlukan jantung yang baru. Tetapi memandangkan sebab kekurangan jantung tu dan susah lah kita faham nak dapat kan. Dapatkan donor tu susah. Jadi dia ada another option, which is jantung babi. Jadi disebabkan itu kita menjemput lah Santi ke sini untuk mungkin dapat menerangkan sedikit sebanyak lah tentang perkara ni. Jadi sebelum tu saya nak tanya dahululah satu soalan yang saya rasa sangat penting lah untuk sesi ni, dan saya rasa anda di luar sana pun nak tahu. Apa khabar Santi? Sihat, sangat sihat. Sihat, okey, alhamdulillah. Kalau boleh lah kita perkenalkanlah Santi macam mana boleh terlibat dalam bidang pendermaan organ ni. Untuk apa orang kata yang in charge pendermaan organ ni, sebab kita tahu pekerjaan ni bukanlah pekerjaan yang sinonim dalam masyarakat kita kan. Kalau kita tanya dah besar nak jadi apa, nak jadi doktor, nak jadi cikgu, nak jadi pilot, tapi untuk menjadi seorang koordinator yang membawa organ untuk ditransplant kepada manusia ni bukanlah sesuatu yang biasa. Jadi macam mana boleh menceburi bidang ni sendiri? Nak kata terjebak tu. Itulah senang cerita terjebak. Actually mula-mula saya sebagai profession saya adalah sebenarnya seorang jururawat. So belajar dulu as a jururawat kan, dah habis training 3 tahun. So bila kita dapat posting, so kita masuk ke hospital, saya masuk ke hospital Kuala Lumpur lah. So bila sampai di hospital Kuala Lumpur tu, dia akan hantar, okay, you ward mana, kita akan buat agihan kan. So waktu tu dia ada offer kat saya, dia ada satu tempat ni adalah Pusat Sumber Transplant Nasional. Tempat ni khas untuk pendermaan organ dan transplantation. So bila saya dengar tu, sebenarnya dia luar daripada silibus yang kita belajar, tapi saya rasa macam menarik lah. Apa yang menyebabkan yang buat rasa menarik itu? Dia bukan bidang yang biasa kita dengar. Jadi macam rasa macam pelik je. So rasa macam nak terjebak lah juga kan. Unfortunately saya tak dapat. Saya tak dapat waktu tu. So saya kata okey lah, bukan rezeki saya. So saya pun bekerja di ward pediatrik. So saya kerja di ward kanak-kanak 3 tahun. Lepas tu itulah Tuhan nak tunjuk agaknya kan. Saya dapat balik offer tu daripada matron saya. Dia panggil saya, dia kata boleh tak kalau saya nak you kerja dekat Pusat Sumber Transplant Nasional ni, sebab kita perlukan someone yang boleh communicate dalam pelbagai language. Lepas tu kita nak someone yang boleh buat kerja not according to the normal time lah. Time tu dia akan dia bukan ikut time yang kita nak sebenarnya. Saya pun kata macam datang balik kan kita kan. Saya pun kata okey lah, saya sahut lah cabaran tu. Tu yang boleh terjebak lah dalam pendermaan organ tu. Faham. So mula-mula menerima pelawaan ataupun tawaran lah daripada ni kan, memang dah ada minat ataupun senang cerita okey tak apalah, aku just nak try dulu, nak tengok dulu macam mana? Apa rasa pada ketika itulah? Kalau nak dikatakan knowledge tentang pendermaan organ tu memang zero. Saya memang waktu saya kata saya setuju untuk masuk dalam bidang ni, saya memang tak ada knowledge langsung tentang pendermaan organ. Memang tak ada lah, transplantation pun tak tahu, apa tak tahu pun. Tapi bila saya dengar benda tu satu perkara yang baru, saya excited lah untuk kita nak belajar sesuatu yang baru. Lagi satu, saya rasa macam saya nak explore benda yang orang tak pernah explore lagi. Sebenarnya ada beberapa kaki tangan yang memang dah ada train kat situ dan sebagainya, tapi tak ramai. So, saya masuk kerja pada tahun 2003. 2003. So waktu tu memang nak dengar pasal pendermaan organ tu pun orang memang tak familiar, tak kan familiar lah. Betul. Memang tajuk yang very rare lah kan. Orang nak discuss pun tidak. Jadi saya kata tak apalah, kita ambil lah peluang ni, kita cuba. That's why saya pun grab the chance lah. Saya kata tak apa, kita cuba. Saya bersyukur lah sebab saya dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran di Spain. Khas untuk transplant ni. Sebab kalau dekat Malaysia ni, sebab kita punya kadar pendermaan tak berapa tinggi. Nak duduk belajar kat sini boleh, tapi tak banyak kan. Jadi kita pilih negara yang macam rate dia tinggi lah sikit. So dekat Spain memang Spanyol tu memang
memang banyaklah pendermaan organ. Bukan sesuatu perkara yang asing lah di sana. Memang everyday ada. Kalau tak organ pun everyday dia ada pendermaan tisu, mata ke, tulang ke, injap jantung. So saya pun rasa macam bersyukur lah. So kerajaan pun hantar saya untuk saya dapat advanced diploma in transplant procurement management. Masa tu dah kahwin ke belum? Bukan senang tau. Bukan senang. Sebab nak dapat komitmen daripada suami kan. Actually masa mula-mula saya masuk pendermaan organ tu, saya memang tak kahwin lagi lah. Jadi beranilah nak kata okay, saya on. Waktu saya dihantar belajar ke Spain tu, saya masih belum berkahwin lagi. So balik daripada tu, lepas tu baru saya berkahwin. Tapi okay lah, husband saya seorang yang sangat understanding. Sebab bila ada kes derma organ ni, kadang-kadang kita akan duduk di hospital berkenaan di mana-mana hospital di Malaysia. Kadang-kadang boleh jadi 2 hari 2 malam tak mandi, tak tidur, dan kita kena buat banyak coordination waktu tu. Kena call sana, call sini, dan dia involve banyak-banyak pihak. Banyak-banyak mental, psikologi. Memang kena fit lah waktu tu. Waktu tu memang suami saya okey lah, dia dapat faham kan. Dapat pasangan yang memang memahami lah. Yalah, bukan mudah bila kita dalam kerjaya, terutamanya perubatan ni, untuk mendapatkan pasangan yang memahami cara hidup, cara bekerja itu bukan sesuatu yang senang lah kan. Saya nak tarik balik dalam kita punya topik. Kita tahu pendermaan organ ni memang bukanlah sesuatu yang orang kata familiar dengan masyarakat kita. Bagaimana pula dengan organ jantung tu sendiri? Adakah dia senang dapat dekat Malaysia, ataupun kita masih diparas rendah lagi dalam pendermaan ataupun pemindahan organ jantung tu sendiri? Kalau nak dikata di Malaysia ni, sebenarnya kita tengok dulu kita punya keperluan. Kalau kita tengok pesakit kita yang memerlukan jantung ni, memang tak ramai. Kenapa? Sebab bila dia mengalami kegagalan jantung, biasanya mereka ni tak dapat hidup dengan tempoh masa yang sangat lama lah. So kadang-kadang ramai pesakit kita yang meninggal sewaktu menunggu. Jadi ini berbeza dengan situasi buah pinggang. Kita ada ramai pesakit yang menunggu buah pinggang dan masih menunggu. Tapi kalau kita compare dengan jantung, paru-paru ataupun hati, yang tu kita punya pesakit menunggu, kita tak ramai. Sebab rata-rata akan meninggal sebelum dia dapat organ tu lah. Tapi bila kita tengok buah pinggang, sekurang-kurangnya dia ada alternatif untuk menjalani dialisis. Jadi dialisis tu macam dia membantu untuk memanjangkan sikit lah hayat dia. Jadi sementara nak tunggu tu, so kita boleh lagi nak cuba dapatkan donor. Dan bila kita kata donor ni, yang kompleksnya adalah nak dapatkan penderma yang meninggal dunia dan mati otak. Ada kriteria dia kan. Itu yang kita rasa macam payah sikit. Sebab kalau buah pinggang, kita ada 2 buah pinggang, adik-beradik, kalau blood group sama, matching, seorang boleh donate. Tapi bila kita cakap jantung ada 1 je kan. So kita nak donate tak boleh. Jadi kita terpaksa bergantung pada sakit yang masuk ICU, yang diorang dibantu dengan mesin ventilator, dan diorang mati otak. Maksudnya otak dia memang dah tak berfungsi, dia memang akan tak lama lagi memang dah tak ada lah tu. Hanya pesakit macam ni je yang kita boleh nak ambil jantung. So nak dapatkan jantung tu, it's not a easy thing. Dan bila kita nak ambil jantung tu, kita kena tengok saiz juga. Kita tak boleh orang yang saiz besar, kita nak ambil jantung dia, nak masukkan ke saiz yang kecil, tak boleh juga. Sebab kita kena tengok saiz, lepas tu kumpulan darah. Of course kita kena tengok beberapa kriteria lain lah. Contohnya dia punya living style dia kan, penderma tu, umur, kalau dah lebih daripada 60 tak boleh juga. Sebab kita tak boleh ambil organ yang daripada badan yang dah berumur masuk kepada yang muda jelah. So banyak kriteria macam ni yang limitkan kita punya proses untuk dapatkan jantung. Nak dapatkan penderma yang mati otak tu satu hal. Bila kita dapat, kita approach keluarga. Sebab biasanya keizinan tu adalah daripada ahli keluarga. Sebab dia dah meninggal kan. Memang kita kena minta kebenaran daripada ahli keluarga terdekat. So bila kita pergi, kita minta, kita tanya dengan cara yang baik lah kan. Tapi yalah, situasi tu bukan mudah kan, especially di Asia lah. Untuk kita nak terima berita tentang kematian tu mengambil masa. Jadi waktu dia tengah absorb tentang kematian tu, kita pula pergi cerita pasal pendermaan organ. Jadi bukan semua ahli keluarga yang dapat menerima situasi. Ada yang memang ahli keluarga yang sangat kooperatif lah. Dia dengar, lepas tu dia fikirkan tentang tu, dan ada yang bersetuju.
So bila bersetuju, itu yang kita akan dapat penderma yang organ mana yang okey tu kita akan kita tak akan terus ambil. Kita kena screen dulu. Jantung kita kena buat echo. Nak tengok jantung dia tu okey ke tak. Baru kita akan buat pembedahan. Walaupun dia penderma yang muda, mungkin waktu tu jantung dia dah tak okey kan. Yalah, faham. So kena buat beberapa ujian dulu, semua okey baru kita ambil. So bila kadar pemindahan organ ataupun organ tu sendiri berkurang, dalam koordinator transplant ni pernah tak ada dengar black market yang menjual organ-organ? Sebab kita tahu zaman sekarang ni ada jenayah yang culik kanak-kanak untuk dapatkan organ untuk dijual dalam secara haram lah. Pernah tak experience tentang perkara tu? Yang bagusnya negara kita sebab kita ada KKM yang memang kontrol semua. Kita ada polisi dan kita ada akta kita sendiri. Saya rasa dari segi tu kita sangat kuat untuk kita dapat protect. Cuma kalau ada pun kes-kes contoh dia orang buat penculikan, lepas tu dia nak curi organ pun, benda tu sebenarnya kita nak preserve organ tu pun kita tak boleh simpan lama. Kita tak ada bank. Betul. Sebab macam jantung dia hanya tahan 4 jam je daripada kita keluarkan daripada seorang satu badan tu nak transfer ke satu badan. Normally kalau kita ada penderma jantung tu, contoh kita ada penderma di Alostar. So kita dah arrange untuk helikopter. Biasanya TUDM memang akan tolong kita lah waktu tu buat penerbangan ehsan dan sebagainya. Waktu kita bagi tahu okey jantung dah gerak tu, di IJN dia dah mula buka. Dia dah mula buat operation untuk remove jantung yang lama. So bila by time jantung yang baru sampai, dan dia akan terus masukkan perfuse dan masukkan jantung yang baru. Jadi masa tu sangat-sangat limited. Jadi kalau berlaku penculikan ni pun, dia tak boleh nak ambil organ tu untuk dihantar ke mana-mana. Cuma yang dia boleh buat adalah kalau ada lah ya. Kalau ada lah. Kalau ada lah ya. Dia boleh ambil tisu. Contoh macam mata, lepas tu kulit, injak jantung dan juga tulang. Ini boleh simpan lama. Kalau paru-paru pun kita ada masa 4 jam juga. Kalau kita hati, kita ada 6 ke 8 jam. Kalau kidney lama sikit 12 jam. Kemudahan untuk buat transplantation tu pun atau pembedahan untuk pindah tu pun bukan semua tempat ada. Dia hanya ada di, contoh kalau untuk heart and lung kita buat di IJN. Kalau untuk kidney kita buat di Hospital Selayang dengan HKL. Kalau untuk liver di Hospital Selayang. So bila kita cakap pasal organ kan, bila kita keluarkan daripada mayat lah pernah tak melalui apa-apa pengalaman yang menakutkan lah? Sebagai tugas koordinator transplant ni, kita punya tugas bermula apabila kita mula detect potensi penderma, sehinggalah kita approach keluarga, sehingga kita tolak ke OT, ke operation theatre. Lepas tu kita buat pembedahan sehinggalah kita serahkan jenazah tu kepada keluarga. Itu yang 2 hari 2 malam tak tidur lah kalau ada kes tu. Dalam situasi yang macam ni sebenarnya bukanlah nak kata kita ada pengalaman pahit, tapi pengalaman-pengalaman yang manis jugalah. Yalah. Sebab tu kita ingat sampai sekarang. Bukan manis apalah sebenarnya. Macam most of the donor yang kita buat penerimaan organ ni, bila kita nak serahkan jenazah, kita akan buka dan tunjuk kepada ahli keluarga. Faham. So kami pernah jumpa beberapa jenazah yang bila kita serahkan tu, dia kelihatan tersenyum. Kita pernah juga jumpa yang muka dia bercahaya. Kita tahu sebenarnya bila dah meninggal ni tak ada peredaran darah, nampak pucat lesi kan. Tapi bila kita serahkan jenazah tu, memang kita nampak dia glowing lah. Glowing dan berseri. Dan contoh saya ingat lagi ada seorang kanak-kanak berusia 6 tahun. Dia waktu kita serahkan pada ayah dia, memang muka dia tersenyum. Dan actually family dia request untuk kami make upkan dia sebelum kita berikan kepada dia kan. So kita make upkan dia cantik-cantik, dia pakaikan baju semua tu. So bila kita serahkan tu memang dia nampak tersenyum. Organ apa yang didermakan tu? Actually dia dengan ayah dia pergi ke Genting Highland. Dan bila dia turun, dia kereta dia skidded lah, tergelincir. Dan ayah dia tak apa-apa, tapi anak dia yang meninggal. Bukan secara mati otak. Dia dapat dermakan mata, injap jantung. Pas penerimaan tu, memang ayah dia request untuk pakaikan makeup and then pakaikan. Dia kata dia nak nampak cantik anak dia. So bila kita pakaikan macam tu, serahkan kat dia, memang muka dia tersenyum. Sebab saya pernah macam kita terpaksa duduk dekat forensik tu. Lama lah kan. Kita start katakanlah 12 malam kita start. Lepas tu sampai pukul 4-5 pagi kita duduk lagi dekat dalam tu kan. So macam kita memang duduk di kalangan mayat-mayat kat sana kan. Sebenarnya bilik mayat lah. Bilik mayat lah kan. Takut tu ada takut lah juga kan.
Yelah, kita fikir sebab itu kerja kita. Kita respect. Walaupun mayat, bila kita buat apa saja prosedur kat dalam tu, kita respect. Mungkin sebab tu, okeylah balik tu tak ada apa ikut lah. So, boleh terangkan tak kepada kita semua, nak derma organ ni actually pada usia berapa yang paling sesuai dan sampai usia berapa? Actually, kita ada penderma yang paling muda kita 28 hari. Kita masih bayi lagi? Ya, bayi. Bila baby ni, kita boleh dermakan injap jantung. Kata kita ada organ, kita ada tisu lah. So, kalau organ, kita panggil heart, lung, liver and kidney. So, untuk organ ni, kita memang perlukan jantung tu berdenyut. Jadi, itu yang kita letak. Biasanya kita akan letak mesin ventilator, mati otak dan sebagainya. Tapi, bila baby ni, dia boleh dermakan injap jantung, kita tidak memerlukan peredaran darah. Jadi, dia still boleh donate. Dan kita ada penderma yang paling tua kita 82 tahun. 82 tahun? Ya, dia dermakan cornea mata. Okay, cornea mata. Kalau tanya saya, sebenarnya tak ada age limit pun. Dia tak ada age limit, tapi dia bergantung kepada kesihatan tubuh badan seseorang tu. Ya, kesihatan dan juga kita, of course, bila katakanlah ada satu kematian dan katakanlah keluarga pun bersetuju untuk pendermaan organ tu, perkara pertama yang kita akan tengok adalah organ dan tisu mana yang boleh digunakan. Itu yang kita akan offer pada ahli keluarga. Pihak keluarga berniat untuk dermakan yang mana. So, diorang yang akan choose. So, sebelum kita offer tu, kita akan pastikan dulu organ mana yang elok lah. Yang elok lah. So, lepas tu baru kita offer. Kalau dia kata dia tak nak bagi, walaupun organ tu masih elok, dan kita tak ambil. Ada satu drama yang kita buat, dia transplant tapi xenotransplant. Dia orang kata perbezaan spesies antara manusia dan juga haiwan. Betul. Jadi apa pendapat Santi, sebab benda ni masih baru lagi, as in menggunakan jantung babi lah kalau saya boleh sebut. Kajian tu masih dilakukan di US dan kalau tak silap saya sekarang dah pesakit yang ketiga dan diorang dah berjaya memanjangkan jangka hayat setiap kali diorang melakukan pembedahan jantung lah. So nak tanya juga pendapat Santi sebagai seorang yang terlibat dalam koordinator lah transplant ni, apa pendapat Santi tentang perkara tu? Xenotransplant, bila kita nak ambil organ daripada haiwan nak masuk dalam badan kita ni, kadang-kadang kita fikir juga kan. Betul. Of course, yang the best match is from human to human lah. Dari, kalau boleh kita nak daripada manusia ke manusia. Tapi bila mengalami keadaan kekurangan organ yang sangat kronik ni, itu yang kita ni bila ada teknologi advancement dalam perubatan, so mereka cuba xenotransplant dan sebagainya. Bila kita bincang pasal benda ni, kita nak cari binatang mana yang paling sesuai. Nak buat macam mana, babi adalah salah satu binatang yang paling sesuai lah. Sebab dia cepat matang. Lepas tu organ dia pun lebih kurang macam organ kita dari segi saiz, dari segi struktur dan sebagainya. Tapi isu untuk menerima ni, kalau tanya saya lah, di Malaysia ni antara negara yang tertinggi kematian disebabkan oleh kemalangan. Rata-rata mereka memang dah meninggal terus, ataupun ada yang bila dibawa dimasukkan di ICU mengalami mati otak. Faham. Jadi sekiranya semua kematian otak ni kita dapat convert dia sebagai donor, sebenarnya ia sudah memadai. Tak perlu pun kita nak pergi ke xenotransplant. Maksudnya belum ada keperluan kita bagi kesedaran kepada orang untuk sebenarnya kita sendiri boleh memenuhi keperluan tu. Cuma kita mempunyai satu akta yang memang kita restrictkan. Kita mesti dapat permission daripada ahli keluarga. Baru kita boleh nak transplant atau ambil daripada badan seseorang. Kalau dulu-dulu saya rasa mungkin pernah dengar kot orang kata, alah masuk je forensik, dia orang akan ambil dulu organ, lepas tu baru bagi badan kan. Betul. Dia ada satu stigma dulu macam kalau nak buat postmortem, jangan. Nanti dia orang ambil yang hantar kosong kan. Betul. Tapi sebenarnya no such thing. Jadi memandangkan situasi begini, kalau tanya saya, kita sendiri boleh support untuk keperluan kita. Kenapa kita nak pergi kepada yang xenotransplant? Tapi of course saya tak ada kuasa lah untuk tu ya. Sebab teknologi advancement, perubatan semakin ni, of course untuk kita nak ambil organ daripada binatang tu sendiri. Binatang tu bukanlah yang kita boleh bela sekadar biasa-biasa boleh ambil. Tak boleh. Perlu genetically modify, perlu bela dalam lab, penjagaan dia semua kena, sebab kita tak nak dia terdedah pada virus apa semua. Nanti bila kita transplant, takut nanti dapat virus. Dia lebih mudah untuk beri kesedaran kepada orang untuk menderma berbanding untuk kita menjaga haiwan yang belum tentu lagi boleh dapat menyelamatkan nyawa lah. Sebagai lecturer lah ada tak apa orang kata pengalaman pelajar sendiri yang memerlukan organ tersebut? Pernah tak?
waktu saya mengajar tu ada juga pelatih yang kita dia balik raya, lepas tu dia accident dan meninggal. Tak adalah sampai dia mengalami kegagalan organ dan dia memerlukan organ tu, memang tak ada lagi. Cuma pengalaman saya sendiri adalah bila ayah saya sendiri mati otak dan kami mendermakan organ. Dia meninggal secara mengejut juga. Dia kemalangan di rumah, dia mati otak. Bila saya dapat tahu ayah saya mati otak, dan waktu tu saya memang koordinator transplant, so saya membuat keputusan untuk mendermakan organ ayah, dan nasib baik saya pun mendapat persetujuan daripada ahli keluarga. Tapi ahli mula-mula memang adalah yang juga, of course lah kan, bukanlah terus kata yes kan. Adalah yang macam kenapa nak dermakan, takut ni takut tu kan. Sebab ayah saya tak pernah pun sign up as a organ donor, tapi dia pernah menyatakan yang bagus ni you kerja dekat tempat macam ni untuk membantu orang kan. So saya rasa macam dia tak ada halangan lah untuk pendermaan organ. So kami dapat dermakan hati dan juga buah pinggang dia. Dan terdapat 2 orang pesakit yang terima, dan saya dapat tahu mereka organ tu berfungsi dengan baik dan mereka hidup. In that term, saya rasa saya cukup bertuah kerana saya bukan saja telah menjalankan tugas sebagai koordinator transplant, tapi saya juga dapat jadi role model lah untuk bersedia untuk dermakan organ ayah saya. Dia walk the talk lah orang kata kan. Kalau Santi boleh bagi satu nasihat lah untuk orang di luar sana lah yang dalam keadaan yang mengalami lah Santi punya pengalaman tu sendiri, yang mana salah satu contoh lah A dia nak derma, tapi yang lain semua dia nak kena lawan dengan yang lain punya pendapat ni yang tak nak bagi dia. Apa nasihat yang Santi boleh bagi kepada orang? Sebenarnya keputusan tu adalah diambil oleh ahli keluarga terdekat. Kadang-kadang kita akan ada ramailah saudara mara yang masuk campur waktu tu. Tapi at the end of the day, ahli keluarga terdekat ni apa yang dia feel, apa yang dia rasa betul untuk dia buat keputusan, saya rasa itu yang terbaik. So dia kena tegas dengan pendirian dia lah. Contoh macam ayah saya dah tak ada waktu tu, tapi sekurang-kurangnya kita dapat membantu 2 orang yang lain, dan ayah masih hidup dalam jasad yang lain lah. Sekurang-kurangnya kita dapat membantu, walaupun dia meninggal, tapi dia dapat buat sesuatu yang baik daripada kematian yang telah berlaku tu. Sebab kita tak nak lah bila ada ahli keluarga sakit baru kita fikir baru nak dermakan organ kan. Tak nak bila dah kena baru kita nak fikir benda tu. So apa salahnya kalau kita dermakan untuk kita memberi kehidupan yang baru kepada mereka yang memerlukan. Nak tanya jugalah, kita tak boleh guna jantung kerbau ke, jantung kucing ke kan. Banyak lagi lah jantung-jantung lain lah yang ada kan. Tapi kenapa jantung babi juga yang menjadi pilihan yang paling sesuai dengan jantung manusia? Apa orang cakap untuk manusia pakailah, senang cerita. Okay, sebenarnya kalau nak ikutkan binatang, kita ada, of course lah kita ada banyak-banyak binatang, tapi bila kita kata xenotransplant untuk manusia ni, kita akan choose babi lah. Kenapa? Pertama, babi ni dia mempunyai struktur jantung yang lebih kurang dengan kita lah. Lepas tu saiz dia pun lebih kurang saiz manusia. Dari segi tu kita boleh nak ambil dan matchkan dengan saiz manusia. Kedua, dia cepat matang. Jadi jantung tu pun mature lah, matang lah. Jadi kita boleh ni. So dari segi sangat-sangat detail technical tu, saya tak boleh nak lebih kupas, lebih detail. Actually pakar jantung yang boleh explain lah. Tapi memang out of all animal, disebabkan kita ada kriteria-kriteria begini, so kita choose untuk memilih babi. Dan sebenarnya bukan semua babi kita boleh ambil untuk buat transplant. Bukan kita jumpa daripada kandang kan, tak boleh. So normally kita kena modify genetically, dan kita kena bela dia dalam makmal. Bela dia sampai dia dah matang, lepas tu baru kita boleh. Bila kita cakap modify genetically tu, adakah gabungkan dengan genetik manusia ke, ataupun kita gabungkan dengan genetik lain? Maksudnya yang ni saya tak pasti. Saya tak berani nak komen. Sebab di negara kita tak buat. Sebab tu kita walaupun ada teknologi advancement ni, sebab kita di Malaysia kita tak go beyond that yet. Sebab kita rasa kita boleh lagi berpegang kepada penderma hidup dengan penderma selepas meninggal dunia. Jadi kenapa kita nak pergi ke alternatif tu? Lagi satu sebab kita negara Islam, dan kita berpegang kepada prinsip kita kan. Jadi buat masa ni kita rasa keperluan tu tak ada lagi. Oh, so maksudnya memang dekat Malaysia ni xenotransplant tu memang belum wujud lagi lah. Maksudnya even
kajian ke apa orang kata study ke apa semua memang belum ada lagi. Ya. Di Kementerian Kesihatan Malaysia kita tak buat lagi lah kajian berkaitan dengan xenotransplant sebab kita rasa kita boleh proceed dengan manusia ke manusia terlebih dahulu. Faham. Dalam Malaysia, badan mana yang kita boleh rujuk? Andai katalah kalau yang melibatkan pendarahan organ, terutamanya jantung lah, badan mana yang kita boleh rujuk? So sebenarnya macam saya beritahu, pembedahan tu sendiri adalah dilakukan di IJN lah, Institut Jantung Negara, sebab sakit jantung ni semua memang ada dekat situ lah. Tapi bila kita bercerita tentang pendarahan organ ni, yang menguruskan pendarahan organ di negara kita adalah Pusat Sumber Transplant National Hospital Kuala Lumpur. Pusat Sumber macam dulu saya sekolah dulu macam Pusat Sumber sekolah. So ada Hospital Kuala Lumpur. Pusat Sumber ni adalah satu pusat yang menguruskan semua penderma-penderma selepas meninggal dunia. Kita yang ada koordinator transplant kita kat situ. Bila ada donor di mana-mana di Malaysia, mereka akan rujuk ke sini, ke Pusat Sumber ni. Okay. Jadi bila dia dah rujuk, doktor-doktor dan nurses kat sana akan berikan panduan dan mereka akan bergegas ke hospital berkenaan untuk menjaga donor tu sehinggalah proses tu tamat. Okay. Tapi sekiranya katakanlah rakyat berminat untuk berikrar lah kan menjadi penderma organ, tiba-tiba rasa kan dengar podcast kita je terbuka hati nak menderma kan. Kaedah sekarang senang je, kita guna MySejahtera. Apps yang COVID dulu tu boleh juga derma kat situ. Bukan je MySejahtera, kita ada satu simbol kat situ, organ donor pledger. So kita klik je kat situ, so boleh terus daftar kat situ dan bila dah disahkan kita akan dapat e-certificate. So kalau macam dulu kan kita kena daftar, tunggu kita postcard kan. So kita akan pegang kad, kita akan nasihatkan pergi mana-mana bawa kad. Teknologi advancement kan, so kita lebih mudah. So kita gunakan apps MySejahtera. So lepas daftar kita dah ada sijil digital lah. Jadi kita boleh tunjukkan sijil digital. So proses tu dah kira mudah lah. Ya, betul. Kalau macam untuk orang yang dah daftar and then bila dia meninggal dunia, so dia akan ada agensi ataupun wakil ke yang akan datang untuk uruskan the proses ke ataupun macam mana? Tak ada, no such thing. Itu isunya. So bila berlaku kematian tu, ahli keluarga yang kena datang beritahu pada kaki tangan. Sebab apa pun lepas meninggal tu, kita nak touch badan kena minta permission daripada family juga. Katakanlah bila kita dah berikrar tu, kita akan nasihatkan suruh beritahu pada ahli keluarga lah. So bila ahli keluarga dah tahu, jadi proses tu menjadi lebih mudah. Ataupun kita ada juga situasi yang dia tak berikrar pun, tapi ahli keluarga berminat untuk menderma, boleh. At the end of the day, keputusan tu adalah di tangan ahli keluarga. So kita nasihatkan lepas isi borang tu dan selepas dah dapat sijil digital tu, tolong beritahu pada ahli keluarga kalau berlaku kematian ke apa. Kalau diri sendiri tu dia wasiatkan okey, organ untuk aku untuk siapa tu boleh digunakan ke? Saya pernah jumpa banyak kes ahli keluarga tu, mungkin saudara mara dia yang memang memerlukan organ tersebut. So dia pernah lah cakap, okey kalau macam tu boleh tak saya dermakan kepada saudara saya yang ni kan. Dia pernah cakap macam tu. So kita ada jumpa banyak juga kes di mana dia nak dermakan contoh daripada Islam kepada orang Islam sahaja. Dia punya limitation tu lah. Dia beritahu dia nak dermakan ni. Waktu tu sebelum kita proceed, kita akan beritahu. Sebab semua pendermaan ni kita buat secara ikhlas dan secara derma dengan sukarela lah. Jadi dalam aspek tu kita tak boleh nak pilih saya nak derma orang ni je atau yang ni je. Tak ada. So kita memang ada kita punya waiting list kebangsaan, penerima yang sedang menunggu mengikut list mereka. Jadi bila kita ada penderma tu, kita akan cari yang mana yang sesuai mengikut of course dia punya blood group dan kesesuaian dari segi saiz. Yang mana paling atas, yang tu yang kita bagi. I think it's very unfair kan. So kita nak berlaku adil, so kita dermakan secara ikhlas. Siapa yang dapat tu memang rezeki dia lah. Okay, terima kasih Santi atas perkongsiannya. Jadi untuk anda di luar sana, seperti yang anda dah dengar dengan jelas penjelasan yang kita beri berkenaan dengan pemindahan organ dan transplant. Jangan lupa untuk saksikan drama Si Jantung Hati setiap Rabu dan Khamis 9 malam di saluran Astrodia dan Astrogo. Bagi anda yang tidak mempunyai Astro, bolehlah menonton di aplikasi Suka. Okay, terima kasih.